قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب ترك التكلف للضيف وإحضاره بما حضره. Bab meninggalkan rasa terbeban dengan tetamu dan menghidangkan apa yang ada. Tuan-tuan muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izinnya, taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab 40 hadis tentang tasawuf, susunan Abu Abdurrahman Muhammad bin Husain As-Sulami rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada hadis yang ke-33 daripada 40 hadis. So maknanya berbaki lebih kurang 7 ataupun 6 hadis lagi. Hadis pada malam ini diberi tajuk meninggalkan takalluf, rasa terbeban dengan tetamu dan menghidangkan apa yang ada. Takalluf ataupun orang Arab guna juga dengan tasyaddud ataupun diguna juga dengan tanattu'. Syekh Mustafa An-Nadawi mendefinisikan takalluf ini. Waktu baca kitab ni dengan dia kata tahammul ma fawqa taqah. Dia kata buat sesuatu luar daripada kemampuan. Itu dipanggil takalluf. Cuma takalluf ini ulama pecah kepada dua. Ulama bahagikan takalluf ni buat sesuatu luar daripada kemampuan ni, ulama bahagikan kepada dua. Satu, takalluf yang mahmud, yang dipuji oleh agama, dipuji oleh syarak. Dan satu lagi takalluf yang mazmum, takalluf yang dicela oleh agama. Cuma takalluf ni lebih kurang maksud dia ialah kita buat sesuatu luar daripada kemampuan kita. Ada juga yang ulama mendefinisikan takalluf ini dengan makna cuba untuk menzahirkan sesuatu yang bukan sebenar. Kita nak zahirkan sesuatu itu yang bukan sebenar diri kita. Kalau dalam bab tajuk ni maknanya kita menzahirkan sesuatu kepada tetamu luar daripada kemampuan kita. Sepatutnya kita mampu katakanlah hanya menghidangkan roti pada tetamu. Tapi kita bertakalluf. Kita buat sesuatu luar daripada kemampuan kita. Dengan erti kita menzahirkan sesuatu yang bukan sebenar pada diri kita. Kita zahirkan seolah-olah kita mampu. So kita sediakan pada dia nasi biryani, katakanlah. Itu dipanggil takalluf. Jadi benda ini benda yang dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah larang. Cuma kita tengah tengok contoh. Jadi takalluf ni mudah kita fahamnya bila kita dengar orang sebut takalluf, maknanya menzahirkan sesuatu yang tidak hakikilah, yang tidak sebenar. Sama ada dia berbentuk perbuatan ataupun berbentuk perkataan.
Kalau dalam bentuk perkataan, saya ingat waktu belajar ilmu tajwid. Belajar ilmu tajwid, ada juga istilah ini berlaku kepada orang-orang yang baca Quran. Takalluf dalam membaca. Ataupun kalau waktu saya belajar dulu, saya guna istilah tanattu'. Tanattu' dalam membaca Al-Quran. So, dia jadi berat. Macam orang Melayu kita yang duk was-was. Yang duk was-was baca Fatihah. Dia duduk di saf pertama, saf ketiga boleh dengar lagi dia baca. Tu lebih daripada sebenar dah tu. Sebab tu Quran ni kena belajar baca dengan guru yang betul-betul mahir. Barulah dia tak terbawa-bawa sifat takalluf tu dalam kita baca. Apatah lagi melibatkan Fatihah. Fatihah ni bacaan wajib dalam solat. Jadi ada orang yang was-was duk sebut kalimah yang sama, duk ulang ayat yang sama. Duk duk ulangan tu padahal dah keluar dah makhraj huruf ha kadang-kadang, tapi duk ulang yang sama. Tu dipanggil takalluf tu. Kalau tuan-tuan nak lihat bacaan Fatihah sanad yang paling tinggi dalam dunia sekarang ni, tuan-tuan type di YouTube Syekh Qurayyim. Syekh Qurayyim. Dia punya sanad Fatihah yang tertinggi, sanad Al-Quran yang tertinggi dalam dunia hari ni dipegang oleh dia lah. Maknanya sanad daripada bacaan Rasulullah kepada para sahabat, kemudian kepada orang yang selepasnya dan selepasnya dan selepasnya, sehinggalah sampai kepada Syekh Qurayyim, bacaan secara talaqi musyafahah, bukan melalui kita dengar-dengar biasa, tak, talaqi musyafahah. Satu huruf demi satu huruf Al-Quran itu diambil daripada guru ke guru. Rasulullah mengambil bacaan tersebut daripada Jibril alaihi salam. Macam mana Allah Ta'ala nak bacaan yang paling sempurna sekali, yang Allah Ta'ala nak, Jibril mengajar kepada Rasulullah. Dan bacaan yang paling tepat dan sempurna adalah bacaan Rasulullah. Diperdengarkan kepada para sahabatnya, kemudian turun dan turun sehinggalah sampai kepada para masyayikh. Jadi yang tertinggi dalam sanad dunia pada hari ini adalah Syekh Qurayyim, seorang ulama qiraat ataupun ulama Quran Syria. Masih ada lagi dan banyak kali juga datang ke Malaysia kita. Tiap-tiap kali dia datang ke Malaysia, dia akan bagi sanad bacaan ijazah surah Al-Fatihah. Tuan-tuan boleh lihat macam mana dia baca. Ringan je bacaan dia. Tapi bila dapat kat kita orang Melayu, dia jadi takalluf, dia jadi tanattu', dia jadi tasyaddud. Saya ingat saya mengaji masa saya mengaji dengan Syekh Ma'mun Asy-Syamali, itu di antara teguran yang Syekh sebutlah. Jangan terlalu tanattu' dalam membaca Al-Quran sehingga kita jadi was-was dalam kita baca Quran. Nak sebut alhamdu pun 2-3 kali sebut alhamdu duk ulang, padahal dah masuk dah huruf makhraj huruf ha. Tapi disebabkan oleh kita tak berapa yakin, boleh jadi saya sebut dah was-was itu disebabkan oleh kekurangan ilmu. Jadi Quran ni mesti lalu melalui talaqi musyafahah. Kita kena baca dengan guru. Bila guru mengesahkan ini bacaan betul, maknanya kita pegang bacaan tu lah. Bila kita dah buat dalam solat kita, tak perlu ulang berkali-kali sehingga kita letih dengan diri kita sendiri. Itu dipanggil takalluf tu. Letih dengan diri kita sendiri. Nak semayang je letih dengan diri kita sendiri. Sebab apa? Duk ulang bacaan Fatihah yang kita rasa tak sempurna. Padahal orang duk sebelah dengar kita, dengar baca dah betul lah ni. Tapi duk ulang situ, ulang dan ulang dan ulang. Sebab tu kena belajar. Quran dia kena belajar, kaedah dia adalah melalui talaqi musyafahah. Barulah betul bacaan kita. Tu kena belajar. Saya selalu pesan pada murid-murid saya, belajar sekarang. Belajar waktu muda. Sebab apa? Bila dah tampil, dah keluar dalam masyarakat, tak ada dah orang nak tegur. Cacat celah yang berlaku ketika kita baca dalam masyarakat, orang tak tegur dah.
Orang dah pandang ini agamawan, ini ustaz, mesti bacaan dia betul. Padahal kalau ada orang yang reti duduk belakang kita, mesti orang kata banyak lagi cacat celah pada bacaan kita. Sebab tu saya pesan pada budak-budak saya, supaya belajar waktu muda. Tunjuk bacaan, biar guru dengar bacaan kita. Supaya apa? Supaya guru mengesahkan bacaan tersebut. Ada tempat saya pergi, istighfar pun salah lagi. Astaghfirullahalazim alladzi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hamzah dengan ain tertukar lagi. Tak tahu boleh jadi dia hafal dengan cara tak tengok buku kot. Tapi bila keluar dalam masyarakat, orang tak tegur dah, orang segan nak tegur. Apatah lagi yang naik jadi imam tu pula imam ustaz pula. Lepas tu pengurusi pula kadang-kadang yang naik. Orang tak tegur dah, jemaah tak tegur. Ustaz pun kadang-kadang nak tegur pun segan dah. Sebab tu belajar waktu muda ataupun belajar waktu apa? Waktu kita belum keluar. Bila kita dah keluar, orang segan dah nak tegur. Sebab apa? Orang nak jaga aib muka kita satu. Orang nak jaga apa? Kedudukan kita yang kedua. Jadi benda tu belajar awal. Supaya apa? Supaya bila kita keluar dalam masyarakat, tak ada cacat celah yang banyak. Melayu ni terutamanya lahan khafi biasa berlaku. Ghairil maghdubi alaihim. Him tu lahan khafi. Lakum dinukum waliyadi. Lahan khafi. Itu lahan khafi. Orang tak belajar dia tak nampak. Orang belajar dia nampak. Oh salah kum, mana ada kum. Home mana ada home. Tak ada home. Him mana ada him. Tuan-tuan baca eja sendiri. Ha bawah hi. Bukan ha bawah he. Hadapan hu, bukan hadapan ho, tak. Tu saya ingat waktu belajar dulu Syekh tegur. Baru kita perasan, oh rupanya banyak lagi salah waktu kita belajar. Ada agamawan yang jadi imam baca doa, Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wala takhtim alaina. Dua-dua alaina. Cacat lah. Tapi siapa nak tegur? Orang segan lah nak tegur. Satu nak tegur sebab aib muka dia. Walaupun tegur secara personal pun orang segan nak tegur. Sebab tu Allahumma khtim, lana asalnya lana dengan alaina, lana untuk menunjukkan kebaikan, alaina benda yang kita tak nak berlaku atas diri kita, iaitu su'ul khatimah. Banyaklah kalau saya nak sebut contoh-contoh yang ada dalam masyarakat kita yang kadang-kadang disebabkan oleh kita pandang remeh satu-satu ilmu, kita rasa dah sempurna, maka kita keluar dalam masyarakat, kita duduk, kita baca dan sebagainya, orang yang reti dia akan tengok cacat banyak lagi. Apatah lagi kita asalnya orang Jawa lagi, kena mengaji betul-betul. Sebab lidah Jawa sah, tak akan jadi lidah Arab. Kena perbetul-betul lidah tersebut. Supaya apa? Supaya bacaan betul-betul. Jadi, jangan pula kita baiki sampai ke tahap takalluf. Takalluf berlebih-lebih pula. Berlebih-lebih. Tak nak juga gitu. Jadi, sebab tu perlu kepada orang yang pimpin, bimbing bacaan, barulah kita tahu ni bacaan yang sebenar. Kalau waktu saya mengaji dulu ada dua istilah yang biasa Syekh sebut. Satu maddul intizar dia kata. Yang kedua dia kata qalqalah malizi. Qalqalah malizi. Qalqalah malizi ni maknanya orang Malaysia suka buat qalqalah bukan pada huruf qalqalah. Bukan pada huruf qalqalah. Contoh, wa idh dzal bukan huruf qalqalah, tapi dia keluar ada takkan. Bila keluar ada takkan itu yang salah. Wa idh ada z belakang dia qalqalah. Tu dia panggil qalqalah malizi waktu saya mengaji dulu. Tu madul intizar tu biasalah orang Melayu bila baca Quran kan, dia mengeja-ngeja tempat tak sepatut panjang lebih daripada 2 harakat, dipanjang lebih daripada 2 harakat. Dia tunggu dia eja perkataan selepas tu. Syekh tegur itu mad apa kat situ? Madul intizar, mad tunggu nak mengeja. Tu waktu mengaji. Jadi cuma bila kita belajar ni tak adalah takalluf. Kita tahu ini takalluf yang madmum, yang ni takalluf yang mahmud. Takalluf yang mahmud ni takalluf dengan ilmu tajwid itulah. Kita nak kena tahu ni dengung ni selepas huruf dengung ni, selepas nun mati katakanlah ini huruf isti'la. Dengung dia tak sama dengan huruf istifal. Kalau selepas nun mati huruf isti'la tak sama cara dengung dia. Ada orang dengung sama je. Huruf istifal duduk selepas nun mati pun dengung macam isti'la juga. Kalau huruf isti'la selepas dia memang bunyi macam isti'la tu okey lah.
Tapi nak bagi tahu bila kita tak mengaji, kita akan samakan tempat-tempat yang tak sepatutnya sama. Tempat tak sepatutnya. Banyak lagi lah tuan-tuan. Cuma saya nak sebutnya, bila kita mengaji, so takalluf dalam ilmu tajwid, ada yang mahmud, ada yang mazmum. So kita nak perbetulkan huruf-huruf sebutan kita tu memang perlu kepada apa? Kepada kita belajar, diperbetulkan oleh guru sebutan-sebutan tersebut. So bila dah betul sebutan tersebut, ringan sebutan tersebut, tu dia panggil takalluf yang mahmud. Payah juga nak sampai ke situ, tapi itu adalah takalluf yang mahmud. Tapi kalau kita tak belajar, boleh jadi kita duduk di takalluf yang mazmum, yang dicela oleh agama. Sebab apa? Sebab dia datangnya daripada unsur lain, iaitu daripada unsur was-was yang ada dalam diri kita. Kita berasa tak betul, padahal apa yang kita buat tu dah betul dah. Jadi banyak benda-benda begini berlaku dalam masyarakat kita lah. Baik. Jadi sini dia nak sebut tentang takalluf, tapi takalluf di dalam dalam menerima tetamu. Dalam menerima tetamu. Baik. Haddatsana Muhammad bin Ya'qub Al-Hafiz. Haddatsana Muhammad bin Sa'id ibn Imran. Haddatsana Ahmad bin Abdullah ibn Ziyad Al-Iyadi. Haddatsana Musa bin Muhammad As-Sukari. Haddatsana Baqiyah bin Al-Walidi. Haddatsana Ismail bin Yahya At-Taimi an Mus'ir an Amrin bin Murrah an Abil Bukhtari qala nazalna ala Salman al-Farisi bil Madain faqarraba ilaina khubzan wa samakan wa qala kulu nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit takallufi walaula dzalika latakallaftu lakum. Baik. Abul Bakhturi telah berkata, kami berjumpa dengan Salmanul Farisi radhiyallahu anhu di Madain. Maka dia memberikan kami roti dan ikan, lalu berkata, makanlah. Rasulullah telah menegah kami dari membebankan diri. Kalaulah tidak kerana demikian itu, pasti aku membebankan diri untuk menyediakan makanan kepada kamu. Itu kata Salmanul Farisi. Baik. Dalam hadis ini, kisah bagaimana seorang yang datang bertamu kepada seorang sahabat, iaitu yang bernama Salmanul Farisi. Jadi bila Salmanul Farisi menerima tetamu, apa yang ada pada dia pada masa itu adalah roti dan ikan. Roti dan ikan. Kira mewah. Ni roti dengan ikan. Macam roti dengan tuna lah ni. Mewah dah roti dengan tuna. Cuma biasa orang tak jamu lah dengan apa pada tetamu. Apatah lagi kalau tengah hari. Mungkin pagi orang jamu lagi kot roti dengan tuna. Kata Salmanul Farisi, kulu. Kemudian dia kata, nahana Rasulullah anit takalluf. Dia beritahu, Rasulullah melarang kami daripada membebankan diri. Maknanya, benda yang ada pada dia pada masa itu adalah roti dan ikan. So tak perlu fikir nak hidang kambing. Itu adalah takalluf. Nak pergi cari kambing bakar lah, kambing perak lah, mamasak ke apa tuan-tuan. Nak pergi cari kambing perak lah, nak bagi tetamu. Padahal kita sendiri pun belanja tak berapa nak cukup. Sampai tahap berhutang. Sebab apa? Nak menjamu tetamu. Supaya tetamu nampak apa yang kita jamu tu adalah hidangan yang istimewa. Ada orang yang sampai tahap berhutang. Tu agama larang lah benda-benda gitu. Maknanya apa yang ada di rumah kita. Kalau katakanlah ada pada masa itu teh bujang katakanlah. Dengan apa? Dengan biskut mayat. Tuan-tuan tahu biskut mayat? Biskut mayat ni orang bubuh dalam pinggan. Pinggan tu diberi kepada apa? Ustaz-ustaz lah ataupun imam-imam yang tolong baca talqin. Selepas berlakunya kematian. So dipanggil itu biskut mayat. Sebab apa? Bila mayat mati je ada biskut tu. Cuma sekarang ni orang tak buat kot. Orang tak bagi dah pinggan pinggan talqin. Kalau dulu kalau zaman-zaman dulu orang bagi pinggan talqin dipanggil. Untuk tok guru yang tolong baca talqin selepas ke bumi mayat tu dapat
Dalam tu ada biskut, bawah biskut tu ada sampul. Biasanya gitu. Tok guru dulu. Saya biasa tengok ayah anda biasa dapat benda-benda gitu. Baik. Mana tadi? Jadi Salmanul Farisi dia bagi makan roti dan ikan. Ada riwayat lain yang sebut, riwayat daripada Syaqiq. Dia mengatakan, aku masuk bertemu ataupun aku bertamu di rumah Salmanul Farisi juga. Yang ni Bukhturi. Dalam riwayat lain sebut Syaqiq. Aku bertamu di rumah Salman, pada masa itu Salman bagi makan kepadaku ataupun hidang kepadaku khubus dengan meleh. Khubus ni roti, meleh ni garam. Maknanya makan roti cicah garam. Tuan-tuan tak pernah rasa tu, balik rasa sekali. Makan roti cicah dengan garam. Makan roti, Nabi pernah bertamu di rumah Ummu Salamah. Kalau tak silap saya Ummu Salamah. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ada sebut. Yang ada pada rumah Ummu Salamah hanyalah roti dan cuka. Roti dan cuka. So Nabi makan roti cicah cuka. Dan Nabi bagi tahu, Nabi nak suruh sedap hati tuan rumah. Nabi kata, rumah yang ada cuka adalah rumah yang tidak miskin. Tu Nabi nak suruh tuan rumah rasa gembira. Kalau tak nampak macam miskin sangat, aku hanya boleh hidang kepada tetamu yang paling mulia daripada makhluk manusia ni. Makhluk Tuhan ni, manusia yang paling mulia. Aku hanya boleh hidangkan apa? Roti dengan cuka ya. Rasa lemah sangat. Tu Nabi nak jaga hati tuan rumah. Nak suruh tuan rumah rasa gembira. Nabi kata roti dan cuka pun tak apa. Sebab apa? Sebab cuka ni kalau ada dalam rumah tersebut, rumah tu bukan rumah orang miskin. Kalau rumah orang miskin, cuka pun tak ada. Ibarat kata gitu. Nabi nak beritahu kepada Ummu Salamah. Tu Nabi pandai mengambil hati tuan rumah. Kalau kita keluar daripada rumah tu masuk kereta, kutuk kita. Roti dengan cuka dibaginya kita makan. Sik baik orang bagi roti dengan cuka. Kalau tak bagi apa-apa, kan duduk telan air liu je. Sambil sembang telan air liu. Bila lah tuan rumah nak keluarkan air. Sik baik dia tak keluarkan kopi yang dibuat daripada belakang kuali tu. Macam cerita apa? Tuan-tuan tak tengok cerita Piramli? Nujum Pak Belalang. Saya tahu sebab saya ni orang kaki TV. Tuan-tuan ni orang yang tengok apa? Forum Perdana Ehwal Islam je. Baik. Jadi Salmanul Farisi dalam hadis yang kita baca ni, dia hanya menghidangkan roti dan juga ikan. Lalu dia bagi tahu Rasulullah tak benarkan kita orang supaya tak benarkan kita orang membebankan diri, memberatkan diri untuk melayan tetamu. Kalaulah tak ada larangan daripada Rasulullah, tu laula dzalika, kalaulah tak ada larangan daripada Rasulullah, maka nescaya aku akan bebankan diri aku. Maknanya aku sanggup pergi cari benda lain untuk jamu tetamu tersebut. Gitu. Baik. Saya sebutkan di awal tadi tuan-tuan, takalluf ni ada dua. Satu mahmud, satu madmum. Satu yang terpuji, satu yang dicela. Baik. Yang terpuji ni saya sebut contoh tuan-tuan bukan dalam bab bertamu saja, kita ambil contoh dalam bab-bab lain. Takalluf yang mahmud, yang dipuji, yang disuruh oleh syarak, perlu juga ada pada kita. Bebankan atas diri kita ni untuk melakukan sesuatu. Contoh, kalau kita tak bebankan diri kita untuk puasa, katakanlah puasa sunat lah, puasa wajib tu memanglah puasa sunat, maka kita tak akan puasa sunat sampai bila-bila. Kita akan puasa bila masuk Ramadan je. Habis Ramadan, sepanjang tahun 9 bulan kita tak akan puasa. So kita kena ada juga sifat tu, sifat bebankan diri kita, sanggup pikul rasa lapar tu. Tu dia panggil bebanan yang mahmud, yang dipuji oleh agama. Sebab apa? Sebab dia ada tujuan yang baik. Nak dapat pahala, nak didik diri, nak jernihkan hati dan sebagainya. Kita boleh dapat hasil daripada puasa tersebut. Begitu juga kita berpenat bangun pada waktu malam, bangun awal untuk berqiyamul lail dulu sebelum masuk subuh. Itu pun dipanggil takalluf. Tapi takalluf tu takalluf yang mahmud. Sebab apa? Dia mendatangkan pahala.
Kalau kita tak bertakalluf, kita tak bebankan diri kita dengan apa, dengan memenatkan diri kita bangun awal, maka sampai bila-bila kita tak akan berqiyamul lail. Tak ada dalam rekod amal kita daripada kita balik sampailah kita mati bertahajud, bertasbih, berwitir pada waktu malam dan sebagainya. Tak ada langsung. Sebab apa? Sebab kita tak bebankan diri kita, beratkan diri kita untuk bangun, bangkit, berdiri, solat dan sebagainya. Begitu juga dengan belajar. Kalau kita tak paksa diri kita, kalau ikut kehendak diri kita, memang tak nak belajar. Tapi bila kita paksa itulah dipanggil takalluf. Takalluf dalam belajar. Kita paksa diri kita datang juga ke masjid, ke surau, walaupun asalnya memang kita malas untuk datang ke masjid. Mana ada orang rajin nak datang masjid dan surau? Tak ada. Tapi tuan-tuan boleh tengok sekarang ni, sebelum ni tak boleh masuk, banjir boleh masuk surau. Itu di antara benda yang orang viral juga, tapi kita tak sebutlah. Satgi kan orang terasa pula. Cuma nak beritahunya, saat SOP tak boleh masuk budak kecil dalam surau, dalam masjid, bila banjir boleh masuk, ada masalah. Sekecil mana pun boleh masuk. Duduklah dalam masjid bila banjir. Itu di antara apa? Boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajar kita supaya apa? Supaya meletakkan masjid ini kena pada tempat dia setelah kita buka segala yang lain. Kita benarkan orang menonton bola bersesak dalam stadium. Kita benarkan orang berada di tempat-tempat lain dalam keadaan hanya mengambil kira mak ayah cukup vaksin, maka boleh. Tapi masjid, pergilah mak ayah vaksin 3 dos pun tak boleh masuk budak. Tu seolah-olah macam ada double standard kat situ. Jadi seolah-olah ada dah agamawan saya tengok yang post dalam Facebook tu yang lalu dalam Facebook kan, yang tegur, yang menunjukkan ini di antara apa yang Allah Taala nak bagi tahu kepada kita, sebenarnya masjid ni boleh dimasuki oleh budak-budak dah sekarang ni. Buktinya tengok sekarang dah boleh masuk pun, tak ada apa pun. Masjid memang buka sekarang ni untuk orang yang terkena banjir itu masuk dan sebagainya lah. Tu isu luar. Cuma nak sebutnya ialah bila kita tak bertakalluf dalam kita mengaji, maka kita tak akan dapat ilmu. Macam kita mula-mula mengenal sekolah. Gitulah, kita tak nak pergi sekolah. Tapi kenapa? Pagi-paginya mak kejut. Bawa hantar pergi sekolah. Umur masa tu berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun. Itu takalluf. Tapi takalluf tu takalluf yang mahmud. Takalluf yang dipuji oleh agama. Yang diperintah oleh agama, kena buat. Kalau tak, budak ni akan kekal dalam keadaan jahil. Tak erti agama, tak tahu agama nak apa daripada kita. Maka benda tersebut cela pula bila kita biarkan diri kita jahil dalam agama. Jadi takalluf yang bentuk macam tu adalah takalluf yang mahmud. Adapun takalluf yang madmum, contoh dalam ibadat yang sama juga. Contoh apa yang pernah berlaku ketika Nabi balik ke rumah Aisyah, pada masa tu ada seorang perempuan. Seorang perempuan datang bertamu ke rumah Rasulullah, duduk dengan Aisyah pada masa tu. Lalu Rasulullah bertanya kepada Aisyah, man hadhihi, siapa ni orang ni? Nah, Aisyah kata fulanah, seorang perempuan yang datang bercerita kepada dia lah, cerita kepada Aisyah, kepada isteri Rasulullah, solatnya sekian banyak. Maknanya dia solat sunat pada waktu malam dengan banyak. Maka Nabi kata apa? Nabi kata tinggalkan. Maknanya perbuatan perempuan tersebut melakukan ibadat sunat pada waktu malam lebih daripada tahap kemampuan dia dah. Sebab tu pada masa tu Nabi kata Nabi guna perkataan mah dengan makna utruk, dengan makna tinggalkan perbuatan tersebut. Padahal perempuan ni buat ibadat ni. Semayang ni. Ulang semayang 2 rakaat demi 2 rakaat, 2 rakaat demi 2 rakaat. Tapi Nabi suruh tinggalkan perbuatan tersebut. Sebab apa? Sebab dia dah berbentuk takalluf. Dia dah berbentuk satu benda yang kita buat membebankan diri kita. Nabi tak nak gitu. Sebab apa? Bila kita buat macam tu, nanti sampai satu masa kita jemu. Bila kita jemu, maka kita akan tinggal terus. Nabi tak nak amalan yang berbentuk macam tu. Nabi nak amalan yang kita buat berterusan, walaupun jumlah dia tak banyak. Ada satu tempat saya pergi kuliah. Sebelum nak mula kuliah ni, antara maghrib sebelum mula kuliah, ada seorang jemaah, dia boleh semayang
Lebih daripada 6 rakaat kalau tak silap saya. Tapi laju lah. Laju dia punya semayangnya. Tapi boleh jadi sebab dia nak kejar masa sebelum orang kuliah kan. Jadi dia semayang 2 rakaat, lepas tu 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Lebih daripada 6 rakaat dia semayang. Kalau tak silap saya lah. Lepas tu baru saya sampaikan kuliah. Maknanya perbuatan tersebut, perbuatan yang kita bebankan diri kita untuk kita isi pada masa tu. Padahal sepatutnya 2 rakaat sudah memadai untuk kita isi ruang sebelum kuliah bermula. Lepas tu nak buat lagi, buatlah. Bila dah habis kuliah nanti ataupun di rumah nanti. Cuma perangai kita tu, saya sebut perangai kita. Kita hanya rajin bila kita berada di tempat macam ni, tempat beribadat. Bukan kata salah, tapi kita kena ajar diri kita, bukan semayang ni hanya di masjid surau saja. Tapi kita kena ajar diri kita ni, semayang ni juga mesti dibuat di rumah-rumah. Di rumah-rumah kita. Biar ada juga 2 rakaat solat yang kita buat di rumah-rumah kita. Jadi bila semayang macam tu, tuan-tuan bayanglah, rukuk tak sempat rukuk elok, qiyam tak sempat qiyam betul, sujud tak sempat sujud betul. So apa nilai solat yang kita nak persembahkan pada Allah Ta'ala sebenarnya? Baik kita buat 2 rakaat yang sempurna berbanding kita buat 6 ataupun 8 rakaat yang tak sempurna. Itu dipanggil kita bebankan diri kita pada masa yang tak sempat untuk kita buat pun dalam jumlah tersebut. Sebab tu pernah isteri Rasulullah, kalau tak silap saya Zainab binti Jahash, Nabi masuk ke dalam masjid, Nabi tengok ada tali yang terikat di antara tiang dengan tiang. Lalu Nabi tanya sahabat dia, ini tali apa? Lalu sahabat kata, ini tali yang digunakan oleh Zainab untuk berpapah. Maknanya berdiri pada waktu malam saat bukan giliran dia. Saat bukan giliran Rasulullah di rumah dia pada malam tersebut, maka dia melakukan ibadat sehingga terpaksa berpegang di tali tu kalau dia letih sangat. Maka Nabi kata hullu, Nabi kata buka tali tu. Allah Ta'ala tak suruh seseorang itu melakukan ibadat sampai ke tahap itu. Sampai ke tahap tak mampu nak berdiri dah, kena berpegang dengan tali. Kita bukan tak mampu berdiri, memang malas diri. Semayang sunat awal-awal lagi duduk. Tuan uzur ke? Tak uzur. Saja ya nak semayang duduk. Sebab apa semayang sunat boleh semayang duduk? Kena ingat semayang sunat memang boleh semayang duduk. Tapi pahala 50 terus. Dipotong. Kalau berdiri 100. 100 lepas tu baru tolak sikit kan. Tapi kalau semayang duduk dalam keadaan kita mampu, 50 pahala yang kita dapat. Lepas tu dipotong di mana kekurangan dia. Cuma nak sebutnya, Nabi tak memberatkan, syariat tak memberatkan sebenarnya umat dia. Sebab tu kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ni kalau diberi pilih di antara 2 perkara, yang berat dan yang ringan, mesti Nabi akan ambil yang ringan. Sebab apa? Nabi tak nak membebankan umat dia. Sebab tu banyak juga riwayat yang sebut laula an asyqa ala ummati, kalaulah ia tidak menyusahkan umat, nescaya aku akan wajibkan umat buat diam. Antaranya hadis siwak kan, laula an asyqa ala ummati, kalaulah dia tidak menyusahkan umat, nescaya aku nak suruh umat aku ni bersiwak setiap kali nak solat. Tapi susah. Siwak pun tak bawa, kita tak ada dalam poket, masing-masing tak bawa siwak. Tak ada orang pun nak menjadikan ia sebagai sunnah bersiwak. Kalau ada orang yang jadikan sunnah bersiwak, ada orang tegur pula. Saya pernah pergi satu masjid, ada seorang budak tu mengaji mulazamah dengan Habib Ali Zainal Abidin. Budak-budak yang mulazamah dengan majlis-majlis macam tu, dia akan berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi. Sebagaimana yang didapat daripada Habib yang mengajarkan sunnah tersebut. So dalam poket dia ada sugi, kemudian dia bersugi sebelum solat. Ada seorang jemaah datang beritahu saya, ustaz, dia kata kotorlah benda ni. Padahal sugi ni tuan-tuan bukan maknanya selepas daripada makan menggunakan sugi itulah kita bersugi. Tak, sugi ni selepas dah bersih dah. Gigi kita dah gosok siap dah, maknanya bersih dah gigi kita. Bukannya gigi yang tak gosok itulah kita bersugi, tak. Gigi yang dah gosok, gigi yang dah bersih, cuma nak semayang kita bersugi. Nak ambil wuduk kita bersugi. Maknanya orang yang bersugi ni orang yang membersihkan mulut dia berkali-kali berbanding dengan orang yang datang ke masjid, waktu sebelum datang masjid tadi dia gosok gigi. Tuan-tuan nak datang masjid tadi kan, tuan-tuan gosok gigi sekali waktu mandi sebelum datang maghrib tadi. Lepas tu tuan-tuan semayang maghrib, tuan-tuan tak bersugi dah. Tuan-tuan semayang isyak nanti tak bersugi dah. Bukan tuan-tuan lah, saya pun serupa.
Cuma nak beritahu, orang yang amalkan bersugi, dia dah gosok gigi kat rumah, dia datang nak sembahyang maghrib, dia bersugi. Dia nak sembahyang sunat sebelum maghrib, dia bersugi. Dia nak sembahyang maghrib, dia bersugi. Dia nak sembahyang isyak, dia bersugi. Sembahyang sunat, dia bersugi. Gigi siapa yang lebih bersih? Orang yang bersugi. Tapi ada orang yang pandang jijik, tuan-tuan. Ada orang pandang jijik. Sebab tu sekarang ni makin canggih. Dia dah ada bekas dia dah. Untuk letak kayu sugi tu bertutup dan sebagainya dah. Sekarang ni orang buat makin canggih dia orang buat. Tak sepatutnya ada dalam diri kita rasa apa? Rasa jijik, rasa tak seronok dengan orang yang bersugi. Sebab orang tersebut sedang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya nak sebutkan tadi ialah kalau kita buat dalam keadaan berlebih-lebih, itu dipanggil takalluf yang mazmum. Nabi tak suruh, ajaran agama tak suruh, dan Nabi kalau boleh nak ringan-ringankan umat dia. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam hadis dalam hadis tarawih, dalam tarawih Nabi hanya keluar 2-3 malam. Sebab apa? Sebab tak nak benda tersebut jadi wajib atas umat. Tu Nabi buat tu adalah kerana apa? Nak ajar kepada umat dia bahawa malam-malam Ramadan ni ada solat selepas daripada sembahyang isyak. Yang dinamakan solatul qiyam. Kalau di Mekah kita panggil solatul qiyam, kat sini dipanggil solatul tarawih, terpulanglah. Cuma nak sebutnya ialah ada solat yang perlu dilakukan pada malam-malam tarawih. Adakah dia wajib? Maknanya ulama ambil daripada perbuatan Rasulullah. Rasulullah hanya keluar 2-3 malam saja, lepas tu Rasulullah tak keluar. Maka ulama mengatakan perbuatan solat di malam-malam Ramadan itu tidak wajib. Kalau Nabi keluar tiap-tiap malam sehinggalah akhir Ramadan, maka boleh jadi ulama faham itu adalah amalan yang wajib di malam bulan Ramadan. Maka menyusahkan umat. Jadi Nabi ni nak memudahkan umat dia. Cuma dalam memudah tu jangan pula kita bertasahul. Tasahul ni maknanya bermudah-mudah sangat pula. Itu celah juga pada agama. Baik. Itu contoh takalluf dalam apa? Dalam beramal ibadat. Begitu juga dalam berfatwa. Contoh dalam berfatwa. Itu tak boleh ada takalluf. Takalluf yang apa? Yang mazmum. Contoh, kita tak tahu, orang tanya nak jawab juga. Terutama yang berlaku pada agamawan lah. Orang tanya soalan, kita kalau tak jawab, malu. Agamawan apa ni tak boleh jawab soalan ni? Padahal kita tak tahu, kita bukan menguasai bidang tersebut, kita kuasai bidang lain. So, patutnya kita jawab Allahu a'lam lah, kita tak tahu jawapan dia. Kena tanya ustaz lain lah. Tapi rasa malu tu menguasai diri kita, cuba jawab juga. Ni dipanggil takalluf. Bukan diri kita yang sebenar pada masa tu. Maknanya kita sebenarnya tak tahu. Tapi kita menzahirkan diri kita seolah-olah kita ni adalah orang yang alim. Imam Malik bin Anas. Pernah ada seorang lelaki datang daripada jauh. Bertanya kepada Anas bin Malik berkenaan dengan satu hukum. Dia kata apa? Dia kata, aku tak tahu jawapan pada soalan ni. Kata lelaki yang datang tu, dia kata, aku datang daripada kaza wa kaza ni, aku datang daripada jauh ni. Nak bertanya soalan ni je kepada engkau. Imam madhab ni. Tapi engkau jawab, engkau tak tahu, dia kata. Gini dia kata, engkau balik ke tempat engkau bagi tahu kepada mereka bahawa Malik bin Anas memberitahu dia tak tahu. Engkau jawab gitu. Tu Imam Malik bin Anas ajar orang yang datang tu supaya bagi tahu kepada orang yang bertanya kepada engkau bahawa Malik bin Anas pun tak tahu. Tuan-tuan tengok kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang ayat 31 surah Abasa. Surah Abasa wa Tawalla. Ayat 31 ni wa fakihatan wa abba. Wa fakihatan wa abba. Bila mereka baca wa fakihatan wa abba, lalu orang tanya Abu Bakar As-Siddiq, fakihah ni kita orang tahu, abba ni apa? Fakihah ni diambil daripada tafakkuh. Tafakkuh ni maknanya talazzuz wa tana'um. Buah ni sesuatu yang dimakan untuk bersedap-sedap. Sebab tu diambil daripada perkataan tafakkah, ayat tafakkahu keluar kalimah fakihah. So buah ni orang bukan makan macam nasi, tak. Orang makan waktu nak seronok je.
Nak seronok apa? Nak seronok rasa manis dia macam mana? Tuan-tuan beli mangga, nak rasa manis mangga ni macam mana? Mangga lili ke mangga apa, tak tahu jenis-jenis mangga tu. Beli tu untuk rasa manis dia macam mana? Beli durian jenis ni nak rasa isi dia tu macam mana? Sebab tu daripada kalimah tafakkah itulah keluar fakihah. Kita makan dia tu sebab kita nak rasa seronok, lazat makanan buah-buah tersebut. So fakihah ni, kata sahabat-sahabat, kita orang tahu apa maksud fakihah. Yang kita orang tak tahu ni adalah abba. Abba ni apa? Tanya Abu Bakar As-Siddiq. Jawab Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata apa? Dia tak jawab. Dia kata apa? Ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni. Dia kata, langit mana yang aku nak duduk dan bumi mana yang aku nak pijak. Kalau aku jawab sesuatu yang aku pun tak pasti jawapan dia. Kita terlalu banyak tuan-tuan jawab benda yang kita tak pasti. Orang rumah tanya, jawab kita. Sebab apa? Sebab malu nanti. Ketua keluarga tak tahu hukum hakam. Dia tanya baik, kita jawab. Tuan-tuan tengok ada apa kuliah ustaz-ustaz yang apa mengkhususi bidang bidang haid nifas, bidang darah perempuan ni. Tuan-tuan tengok bawah tu komen, ramainya orang yang jahil tentang darah ni. Kadang-kadang kita tengok rasa gerun. Sebab apa? Sebab ramainya orang yang duduk dalam keadaan jahil tentang darah. Boleh jadi darah tu bukan darah haid, dia tak solat. Darah istihadah tapi dia tak solat. Sebab apa? Dia tak tahu nak kira. Darah ni darah haid ke darah istihadah. Ramai tuan-tuan. Kita tengok tu, Allah, kesiannya umat kalau macam ni lah keadaan dia. Ni yang dah kahwin, yang dah anak ramai dah ni. Tuan-tuan bayangkan, yang anak dah ramai, yang mana yang dah haid, berapa lama dah haid tuan-tuan? Berapa lama dah keluar darah ni, tapi tak boleh beza antara haid dan nifas. Terutamanya budak-budak yang baru balik ni. Budak-budak baru balik ni, haid dia pun tak stabil lagi. So dia tak tahu nak kira macam mana. So kalau tak ada orang bimbing, ayah pun tak erti bab darah ni, tak bawa pula anak belajar tentang darah. Duduk dalam keadaan jahil. Waktu haid anak dia semayang, dosa. Waktu istihadah anak dia tak semayang, dosa. Dua-dua dosa. Duduk dalam keadaan jahil. Sebab tu benda-benda macam ni perlu kepada apa? Perlu kepada belajar. Perlu kepada ta'alim. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tak jawab. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Tak tahu ni ulama kata bukan maksudnya Abu Bakar tak tahu maksud Abba. Sebab Abba ni walaupun khilaf di kalangan ulama banyaklah. Ada ulama mengatakan Abba ni bukan kalimah Arab. Ada juga yang kata gitu. Macam-macam. Ada yang mengatakan fakihah ni adalah buah yang berbentuk basah, yang berbentuk masak ranum. Adapun yang Abba ni buah yang berbentuk kering. Jadi berbagai-bagai khilaf. Ada yang mengatakan fakihah ni adalah buah-buahan. Abba ni selain daripada buah-buahan itu dipanggil abba. Yang keluar daripada tumbuh-tumbuhan itu dipanggil abba. So maknanya banyak kalimah yang dimaksudkan dengan kalimah abba ni. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ulama-ulama kata, kenapa Abu Bakar jawab macam tu? Aku nak duduk di bawah bumbung di bawah langit mana ataupun di bumi mana aku nak berpijak. Kalau aku jawab benda yang aku tak pasti, semaknanya benda yang jawapan yang paling tepat yang aku nak bagi tahu kepada engkau kalimah abba ni aku tak pasti. Sebab tu aku tak nak jawab soalan ni. Tu Abu Bakar As-Siddiq jawab kepada sahabat yang bertanya tentang abba. Tapi kita tanya je, jawab semua. Ustaz-ustaz tanya apa? Jawab semua. Tanya bab harta, jawab. Tanya bab muamalat, jawab. Tanya bab riba, jawab. Tanya bab itu semua jawab. Jawab wallahu alam. Sebagaimana Anas bin Malik bin Anas menjawab, Allahu alam, aku tak tahu. Ini imam mazhab. Tak malu jawab wallahu alam. Kita yang jahil tak terasa segan kalau kita jawab semua soalan yang orang tanya pada kita. Tu masalah kita. Cuma itu dipanggil takalluf yang madmum. Lepas tu dalam hadis ni cerita berkenaan dengan takalluf yang berbentuk jamuan meraihkan tetamu. Ada juga takalluf yang mahmud kalau kita berada dalam keadaan mampu. Tuan-tuan boleh lihat dalam kisah Nabi Ibrahim AS ketika didatangi tetamu tu asalnya adalah malaikat tapi menyerupai manusia. Menyerupai manusia datang bertamu ke rumah Nabi Allah Ibrahim AS sekadar singgah untuk memberi khabar gembira bahawa Nabi Allah Ibrahim AS akan dapat anak.
Lalu bila datang bertamu ke rumah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia seorang yang Nabi yang mampu. So bila dia mampu, apa yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia suruh tetamu dia tunggu sekejap, dia pergi sembelih kambing, kemudian dipanggang kambing tu. Itu dipanggil takalluf juga, tapi takalluf yang mahmud. Sebab apa? Sebab dia mampu. Yang dalam hadis ni, Salman orang yang tak mampu nak beri lebih daripada roti dan ikan. Ataupun dalam riwayat lain Syakik tadi kita tengok roti dan garam. So maknanya kalau kau mampu roti dan ikan lah. Kalau kau mampu roti dan garam lah. Sebab Nabi larang kita orang supaya apa? Bertakalluf dalam meraihkan tetamu ni. Tapi kalau kita mampu, kita ada kemampuan, jom kita order nasi arak untuk makan tetamu kita. Tak ada masalah. Jangan sampai membeban diri untuk meraihkan tetamu. Itu agama tak ajab ada itu. Itu berdasarkan kepada hadis babu tarkit takalluf. Nabi suruh kita tinggalkan membebankan diri dalam soal meraihkan tetamu ni. Baik. Habis dulu situ. Akan datang insya-Allah fi bab fi tarkit tana'um. Meninggalkan kesenangan pula. Apa yang dimaksudkan dengan kesenangan di sini akan datang insya-Allah kita akan lihat. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.